Salam sejahtera dan selamat kembali ke video aku. Video yang lepas, aku dah kongsi dengan hampa kan satu power bank yang bersaiz 20,000 mAh. Kalau hampa tak tengok lagi, boleh tengok video tu lah. Okey, untuk video hari ni, kita ada lagi satu power bank. Kali ni daripada Penang, iaitu PN899PD. PD tu bermaksud power delivery lah. Tanpa masa, jom kita kopek dia punya bubble wrap dia. Oh, tu dia. Ini aku baru beli ya. Agak berat jugalah. Okey, aku dapat sekali dengan dia punya case ni. Kalau awak nak beli, tengok dekat bahagian description. Okey, case ni tak penting, kita letak sebelah dulu. Dan yang paling penting sekali, ni jangan kacau. Kita nak unboxing power bank ni. Jom kita tengok dari segi packaging dia. Nampak tak berkilat-kilat packaging dia? Okey, ni model Penang PN899PD. Okey, apa yang dia highlightkan dekat sini adalah dia menggunakan bateri lithium ion polymer, kemudian menyokong power delivery, fast charging, lepas tu ada USB Type C, kemudian apa ni? Buah fruit. Okey, buah tu kita ingat dia merujuk pada buah apple lah. Kemudian micro USB. Okey, 30,000 mAh ya. Okey, bawah ni ada lagi apa yang dituliskan adalah dia ada LED display. Selamat digunakan dan menyokong fast charging. Okey, ni packaging depan dia lah. Aku beli ni daripada Shopee, Penang punya kedai. Okey. Kemudian ni belakang dia. Ni belakang dia ada instruction dan ada electrical parameter. Ni aku tunjukkan kat hampa secara lebih dekat lah supaya hampa nampak dengan jelas. Kapasiti untuk power bank ni adalah dia menggunakan bateri lithium ion polymer 3.7 volt 30,000 mAh bersamaan dengan 111 watt hours. Manakala berat untuk power bank ni adalah 642 gram. Dari segi input, micro USB dia menyokong DC 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1.5 ampere. Manakala untuk fruit dia menyokong 5 volt 2 ampere saja. Dah macam di anak tirikan dah Apple ni. Untuk output pula, USB 1 dan USB 2 mempunyai spesifikasi yang sama, di mana ia mampu mengeluarkan 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1.5 ampere bersamaan dengan lebih kurang 18 watt lah. Untuk Type C, ia menyokong power delivery 3.0 dengan input dan output yang sama, 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, 12 volt 1.5 ampere, 18 watt juga. Manakala total output untuk power bank ni adalah 5 volt 3 ampere. Untuk rate output 18,870 mAh bersamaan dengan 94 watt hours. Tu untuk 5 volt ya. Untuk standby time selepas pengecasan penuh, ia boleh bertahan selama 5,000 jam. Okey, cukuplah tu aku rasa. Masa yang ditunggu-tunggu, mai kita buka. Okey, buka dia tang ni ya. Belakang dia, hati-hati ya, packaging dia berat, pastikan hampa buka dekat meja. Sebab power bank ni kan dia 30,000 kan, jadi memang saiz dia agak besar dan berat lah. Okey, terbalik macam ni. Okey, kita dah buka dah. Okey, kotak tak kilo. Ni dia punya power bank dia. Okey, kita dapat USB cable ya. Jarang beli power bank sekarang dapat USB cable. Okey, buku manual macam biasa. Hampa aku rasa memang tak akan baca. Dan ni dia punya power bank dia. Okey, aku keluarkan sat. Tak tepi dulu. Okey. Pandang pertama aku ya mengenai power bank ni, design dia lawa. Aku suka dia punya corak-corak yang ada kat sini dan dia punya macam aluminium tau. Tapi sebenarnya dia plastik sajalah. Cuba mendengar. Okey, bateri dia kat sini. Chipset dia kat sini ya. Sini aku boleh terasa kosong dan sini memang terasa padat. Okey, ni rupa bentuk dia. Ni belakang dia. Ni depan dia. Saya koyakkan dia punya speaker kat sini. Okey, kita koyak dah. Okey, yang ni lah LED display yang depa kata tu. Okey, dekat sebelah kanan ada satu butang. Kita tekan butang ni. Nampak? Ni kapasiti bateri yang tinggal dalam power bank ni lah. Dekat sebelah sisi kiri, inilah fruitnya. Untuk produk Apple, Lightning port lah. Okey. Kemudian micro USB untuk input, USB Type C untuk input dan output, sokong fast charging, power delivery. Maksudnya
USB Type-C ni kita boleh gunakan dia untuk cas power bank ni, dan kita boleh gunakan USB Type-C ni juga untuk cas peranti kita lepas power bank ni dah penuh. Kemudian macam biasa, dua port USB Type-A lah. Kedua-dua ni menyokong fast charging juga ya. Okey, macam ni lah rupa bentuk dia. Hampa nampak jelas dan terang. Kemudian dekat atas ni, ini ada electrical parameter dia, macam tu dekat kotak tadi tu. Sebelum aku buat input test untuk power bank ni, ada baiknya kita bandingkan sikit dia punya size dia. Okey, ni untuk Penang PN899PD 30,000 mAh. Nampak size dia besar mana? Ni yang Remax yang aku dah review kat hampa sebelum ni. Ni size nampak kecil sikit, 20,000 mAh. Dan yang ni 10,000 mAh daripada Xiaomi. Okey, kalau hampa boleh perhatikan betul-betul, tengok betul-betul, nampak tak? 30,000 ni memang besar gedabak. Untuk buat input test, aku dah habiskan saki-baki bateri power bank yang lepas unboxing tadi. Sekarang ni, kita akan cas semula power bank ni menggunakan charger daripada Xiaomi 18W yang menyokong Qualcomm Quick Charge 3.0. Lepas tu akan dipantau menggunakan USB power meter ni lah. Kita akan tengok berapa masa yang diambil daripada 0 hingga 100. Kabel yang aku gunakan untuk cas power bank ni adalah jenis micro USB. Tapi walaupun dia micro USB, dia menyokong Qualcomm Quick Charge 3.0 juga ya. Masa mula-mula aku sambung tu, aku macam heran juga. Kata Qualcomm Quick Charge 3.0 disokong oleh power bank ni, tapi voltage dia main sekitar 5.16 volt dengan kekuatan ampere 1.87 ampere. Aku pun biarlah dulu, manalah tahu dia start daripada slow charging. Lepas tu lama-kelamaan lepas 10 minit macam tu dia akan beralih pada fast charging kan. Lepas 10 minit aku tengok masih sama juga keputusan dia. Dari sinilah aku dah start tak puas hati. Aku pun carilah kabel yang lagi berkualiti. Kali ni guna kabel Type-C pula. Tapi sayang lah, kabel ni aku tak review lagi kat hampa. Kabel ni memang baik punya. Kalau hampa nak beli, link dekat bahagian description. Kelebihan kabel ni, dia menyokong kebanyakan protokol charging yang ada di pasaran sekarang ni. Contohnya seperti Qualcomm Quick Charge VOOC daripada Oppo, Huawei Supercharge, Adaptive Fast Charging daripada Samsung, dan beberapa protokol yang lain-lain lagi lah. Satu lagi kelebihan kabel ni, bila kita cas smartphone kita dah penuh, kabel ni dia akan auto disconnect. Itu kelebihan dia lah. Macam hampa takut overcharge ke apa, boleh guna kabel ni. Kabel ni juga dilengkapi dengan LED indicator. Kalau warna hijau tandanya cas biasa. Kalau dia berubah pada warna merah tu, tandanya quick charge. Alright, balik pada cerita power bank. Bila dah sambung menggunakan kabel yang lebih kualiti ni, kita boleh nampak voltage dia main sekitar 5.18 volt dengan kekuatan 2.4 ampere. Lajulah sikit, tapi aku tetap tak puas hati juga sebab dia tak naik pada 9 ataupun 12 volt macam power bank Remax yang aku dah review sebelum ni tau. Aku pun tak puas hati. Masa ni lah aku nak baca buku manual. Bila aku baca, jumpa lah rupa-rupanya power bank ni tak menyokong input menggunakan protokol Qualcomm Quick Charge 2.0 dan 3.0. Barulah aku tahu kenapa dia tak naik pada 9 dan 12 volt. Lepas 2 jam aku main tengok balik, inilah keputusan dia. Boleh nampak kat sini bateri dah terisi 5200 nak dekat 300 dah. Nak kata lambat sangat pun tak juga, okey lah. Ni kita cas dengan kadar 5.19 volt dengan kekuatan 2.4 ampere. Okey, kita tengok power bank 18%. Lepas 9 jam 49 minit, charging dah mula slow. Kita tengok kapasiti dah masuk dalam power bank ni sebanyak nak dekat 23,000 dah. Bila charging dah mula perlahan tu, aku tahulah power bank ni dah nak penuh dah. Kita tengok 99%. Cukup je 10 jam 18 minit, power bank ni pun penuh. Jumlah elektrik yang dah dimasukkan dalam power bank ni adalah sebanyak 23,231 mAh. Satu keputusan yang agak baik jugalah bagi aku. Cuma masa pengecasan tu kalau boleh kita nak cepatkan lagi lah. Kalau dapat 7 jam ke 8 jam ke, lagi bagus lah. Alright, kalau tadi hampa dah tahu keputusan untuk input, sekarang ni kita nak buat output test pula untuk power bank ni. Masih menggunakan power meter yang sama, kita akan cuba output USB 1 dulu. Nampak tu dekat phone ada keluar quick charge. Dekat power meter ni 6.4 volt 2.5 ampere. Kabel yang digunakan juga masih kabel yang sama ya. Dari segi elektrik yang masuk dalam phone pun tak jauh beza dengan power meter. USB 1
lulus fast charging. Macam mana pula dengan USB 2? Jom kita cucuk tengok dan kita tengok kat telefon ada tak keluar perkataan quick charge. Nampak tu? Sama saja dengan USB 1. Bacaan meter 6.51 volt, manakala ampere 2.4 ataupun 2.3 ampere macam tu lah. Dari segi bacaan pada telefon pun lebih kurang saja. Jadi lulus untuk USB 2. Dan yang terakhir sekali, USB-C punya output. Adapter USB-C ke USB-A yang aku guna ni bukanlah jenis fast charging. Tapi tak apa, kita tengok sekejap lagi je nah. Alright, bila dah sambung dekat telefon, nampak tu keluar perkataan quick charge. Kita tengok current yang masuk dalam telefon. Wow, tu dia. Nampaknya USB-C punya current ni yang paling tinggi. Jadi hampa bolehlah guna USB-C ke USB-C punya kabel untuk cas peranti hampa. Lagi bagus. Dari segi keselamatan, over voltage, over current, over temperature protection tu itu normal lah. Wajib ada pada semua power bank. Power bank ni juga akan tutup dengan sendiri sekiranya peranti hampa tu telah dicas penuh. Ia juga dilengkapi dengan pelindungan bateri dalaman serta pelindungan litar pintas. Walaupun kita tahu ada ciri-ciri keselamatan terdapat pada power bank ni, tapi tolonglah jangan pi gatai tangan saja-saja nak buat benda-benda yang tak sepatutnya tu. Dari segi kelemahan powerbank ni memang berat dan mempunyai saiz yang bagi aku besar jugalah. Aku rasa dia kurang sesuai lah untuk letak dalam poket seluar serta poket baju. Kalau letak, memang nampak sangat dia punya kembung tu. Lagi satu penambahbaikan yang aku rasa perlu ada adalah disebabkan powerbank ni dia mempunyai 30,000 mAh, sepatutnya Penang letaklah 30 watt output kan. 18 watt ni pada aku macam agak kecil jugalah. Sedangkan brand yang 20,000 mAh pun boleh buat output 22 watt. Apa yang aku cakap ni subjektif ya. Hampa bebas untuk setuju ataupun tak setuju lah. Alright, aku harap hampa boleh faham lah sedikit sebanyak apa yang aku dah buat testing dengan powerbank ni. Kalau tak faham tu, tanyalah aku dekat bahagian komen, okey? Bagi yang minat untuk beli powerbank ni pula, hampa boleh tengok dekat bahagian description. Bila hampa klik link tu, dia akan bawa ke kedai Penang yang aku beli powerbank ni. Penang tau, bukan Perlis, bukan Kedah. Sekarang ni kan, aku hidupkan aku punya Freelite 18 watt ni kan, guna powerbank Penang lah. Penang ni je, nampak kabel USB dia dah tersambung tak powerbank ni kan. Okey, kalau aku cabut, dia akan padam lah. Okey, tak ada apa dah nak cakap. Itu sajalah daripada aku. Jangan lupa subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan hampa bagi yang minat dengan powerbank. Bateri dia tahan juga tau. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya.